pada pagi yang berkat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan nikmatnya, yaitu nikmat hidup. Kita bangun pada pagi tadi, kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa tidur, doa bangun tidur, putus satu ikatan. Karena anak Adam itu menjelang tidurnya tidak memiliki ikatan. Kita bangun berzikir ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka putus satu ikatan. Kita bangun lagi, kita mengambil wudu, putus lagi satu ikatan. Kemudian kita bersembahyang, putus lagi satu ikatan. Jika tiga ikatan ini putus, maka kita bangun dalam keadaan yang tegas, yang bersemangat. Kita bangun dengan mood yang baik. Tapi kalau kita terputus, kata Nabi SAW, kita akan bangun dalam keadaan yang khabithun nafs wal kasal dan malas. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat bertemu lagi dalam satu majlis ilmu, majlis santapan rohani, majlis surga namanya, taman surga yang ada di dunia ini, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan berkeliaran para malaikat. Malaikat ini malaikat sayyarah bukan kereta. Kalau pada bahasa Arab sayyarah itu kereta, malaikat kereta. Kan maksudnya sayyarah itu sairun, yang berjalan, yang mengalir kumpul, yang berjalan. Sayyarah maksudnya sirah mubalagah, yang banyak berjalan. Banyak berjalan maksudnya dia terbang dulu, dia mencari majlis zikir, dan mereka akan berkumpul ramai-ramai. Bila satu saja yang berkumpul, dia akan panggil, mari, dan akan berkumpul sampai kali. Mereka akan menembakkan saya. Tugas mereka ini cari majlis ini bawa rahmat. Jadi rahmat ini kita dimatikan dengan berada di mana? Di majlis-majlis yang seperti ini. Sentiasa berada di majlis-majlis yang seperti ini. Kita mencari dan lawan pada malaikat, yaitu siapa? Syaitan-syaitan pun akan mati berbondong-bondong. Mereka tidak akan berbolong, kita duduk dalam majlis yang seperti ini. Dan apa di majlis ilmu? Ada ilmu, kita selamat insyaAllah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, kata Nabi SAW. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia menjadi baik, apa tanda dia? Musyarah dia. Tanda dia ialah Allah bagi agama ini. Nak faham agama, kena belajar. Nak belajar, kena hadir majlis-majlis yang seperti ini. Jadinya mereka akan bawa senjata-senjata diriwayatkan begitu. Dia bawa tongkat, dia ada yang main, ada satu burung lagi. Dia bawa juga, dia bawa hiju dan cakap benda semua. Cakap yang lari, yang main, si kawan dan sebagainya. Cakap risau sekali. Orang mukmin ini duduk dalam majlis ilmu seperti ikan dalam air. Orang munafik seperti apa? Seperti burung dalam sampah. Risau. Siapa burung? Nabi. Dan macam mana nak dapat hidayah, nak dapat taufik. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa lagi? Ayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa kepada kamu seperti juga diwajibkan berpuasa kepada umat-umat sebelum kamu, orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ada yang diterjemahkan mudah-mudahan. Saya Ustaz biasa ataupun biasa menggunakan perkataan yang tegas. La'anallah bukan ditarajim sih.
baik-baik, yang elok-elok. Dia keluar masjid, dia ambil selipar warna apa, kita tinggal mampu dia. Itu maksudnya. Kita tanya, kenapa dia Pak ambil selipar orang? Tadi Pak Imam besar datang jumpa. Dia kata, ambillah yang baik-baik, tinggalkanlah yang buruk-buruk. Ambil dia selipar. Ustaz tak sebuah video pun, satu kali berjalan di sebuah masjid, selipar Ustaz asal itu raya hilang. Baik, selipar siapa hilang? Manalah apa siapa pakai selipar dia lain kali pakai kasut kulit, mulai hilang. Baik, itu dia. Sayyidina Ali karamullah wajhah menyebut al-khawfu min al-jalil, takut dari Allah Subhanahu wa taala itu kira takwa, wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, wal isti'dad li yaumir rahim, bersedia untuk mati, wa bil qalil, dan berdoa dengan yang sedikit. Al-khawfu min al-jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut pada Tuhan. Kita bertiga N, kita bertiga U. Bertiga N, bertiga U. Tuhan, 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 kita bertiga U. Masyarakat kita bertiga U. Kenapa? Dan daripada kecil-kecil lagi, Ustaz guru tengok tayangan gambar Melayu ayat 4 ni. Tayangan gambar Melayu malam Sabtu. TV 4 segi, ada tiang 4, boleh buka, senang pakai bateri lori. Kita putih. Keluar gambar tunggu, naik anak pelakon, tunggu pembuka, asap pun naik ke atas, kita pun tengok. Pasal apa? Daripada kecil, kita tengok. Daripada kecil, kita tengok. Balik hantu, kena sebut hantu. Saya tak sebut agama. Hantu juga di sini, sebut. Hantu ambil orang. Buka dalam kamus besar utusan Melayu, ada 46 perkataan Melayu yang sinonim dengan hantu. Cuba sebut, boleh sebut beliau satu dewan. Lagi-lagi macam-macam lah hantu di Palung, kami berbeda nak Pontianak, maksudnya Sundel, bolong. Macam-macam campur pula dengan hantu-hantu drama, hantu pawagam dan sebagainya, hantu kapcai, hantu kecap. Hantu kak dia apa di rumah? Bila kita minta satu dewan ini besar di kamar. Waktu itu apa seorang? Mari kita sebut nama hantu. Beliau satu dewan. Macam-macam hantu disebut. Mari kita sebut nama Tuhan. Nas'aluka ya Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-mu'min al-'aziz al-ghaffar al-mutakabbir. Ada 3 orang saja Pak Polis. Artinya apa? Artinya kita lebih dekat dengan hantu berbanding dengan Allah Subhanahu dengan Tuhan. Kita sebut Tuhan, ada rasa? Tak ada rasa. Kipas super, tiang super. Kita nak ada rasa? Tuhan, ada rasa? Tak ada. Allah, ada rasa? Ada sedang. Rasulullah, yang tersebut hantu biasa. Ramai ada. Ada bawah ni. Kat sini mana? Itu mati tu. Mati. Mana sini? Oh, kejut. Kau ada ni kan kapal ni. Kau kapal ni. Kapal ni jadi pidaran. Dia tak takut. Untuk aku gelap sini. Takut ini ada kita tempat bayar itu yang betul. Kita tempat bersambungan dia. Kejutlah. Ada misalnya. Ini. Lu dia. Pasal apa? Al-khawfu min al-jalil ta'rif. Tetapi dalam Ramadan ini ada asuhan. Asuhan apa? Asuhan rasa kita ni berkuhan. Allah sentiasa bersama dengan kita. Ada rasa muraqabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah awasi kita.
tak. Kalau kita puasa insya-Allah kita takkan orang yang sengaja katakan dia boleh dia boleh tenang. Kenapa? Karena ada Allah, ada rasa Allah bersama. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam puasa itu dia tak minum, dia tak merokok. Pasal apa? Orang perempuan jangan nak tipu lagi sedap. Nak puasa suruh. Yang ada lagi ni tak boleh nak tipu lah kata. Uzur syar'i. Uzur apa? Uzur syar'i. Uzur syar'i apa? Baik. Dan baik. Boleh tipu juga. Ya, masuk dalam tanah, minum air dalam tanah boleh tipu, tapi kita tidak tipu. Kenapa? Al-khawf min Allah, ada muraqabah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita rasa Tuhan, kita rasa Allah sentiasa bersama dan kita memperhati kita. Inilah yang hilang dalam jiwa umat Islam sekarang ini. Kalau ada ini, insya Allah tak payah boleh di depan boleh balik. Pasal ada umat puasa. Kalau dah ini yang penting nanti tanam dengan tarbiyah puasa ini. Kalau kita diriwayatkan ada pada satu masa guru nak cari menantu, maka dipanggil. Ya, guru ni biasanya yang berfungsi untuk mereka ini menantu. Maka dengan cari menantu anak murid yang kami maka dikumpulkan semua anak-anak murid ini bagi seekor seorang ayah. Dia pesan kepada anak murid dia kata, kamu pergilah ke satu tempat yang kamu rasa, yang kamu pastikan tidak ada sesiapa pun yang melihat kamu. Dan sebagai ayam itu, maka dibawalah masing-masing ayam yang disembelih oleh anak-anak murid ini menghadap guru. Ada seorang sahaja yang tidak sembelih ayam, yang ayam tetap ini. Dia kata, kenapa kamu tak sembelih ayam? Dia kata, minta maaf tuan guru, tuan guru pesan tadi ke satu tempat yang tidak ada sesiapa pun, yang kita rasa tidak ada sesiapa pun yang melihat dan sembelih ayam ini. Tapi saya pergi ke mana saja pun, saya rasa ada Allah SWT melihat saya. Maka bolehlah dia berkahwinnya anak tuan guru. Pasal apa? Dalam ramai-ramai anak muda itu seorang satu ambil musuh dia. Apa dia? Rasa muraqabah, pengawasan daripada Allah SWT. Ini yang nak disemai di dalam apa? Di dalam puasa. Sebab itu orang yang bertakwa ni itu sifatnya. Sifat hamba yang paling tinggi antaranya apa? Antara kita rasa Tuhan, rasa Allah bersama dengan kita, rasa Allah SWT sentiasa mengawasi kita. Itu dia sifat orang bertakwa. Dan kita beramal dengan amalan yang diturunkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita sembahyang, kita puasa, kita bersedia untuk mati dan redha kali kita hanya sedikit, maksudnya redha ketentuan Allah SWT walaupun sedikit. Untuk melahirkan apa puasa ni? Melahirkan takwa. Dan sifat orang yang bertakwa yang ada semai oleh Ramadan ini yang kedua ialah rahmat. Ini saya dengar jamaah Ustaz Zaki baru ini. Ustaz Zaki kita Ramadan. Boleh tak? Ramadan. Ra. Masa aku tulis saya ada Ra, Min, Rabin, Wa, Alif, Nun. Berapa? 5 huruf. Apa maknanya? Ra itu untuk rahmat, Min untuk maghfirah, Wa dhaman jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, Alif untuk Allah sendiri, dan Nun untuk nikmat Allah. Itu makna Ramadan. Rahmat nak disemai dalam hati kita ini. Dengan cara macam mana? Caranya ialah kita diperintahkan berlapar. Supaya apa? Supaya kita ingat orang lain lapar. Bila kita ingat orang miskin, orang susah, orang memerlukan lapar, nanti kita akan rasa susahnya lapar. Pedihnya lapar ni, aku nak bantu orang lain. Itu rahmat. Itu dia rahmat.
Di asrama sekolah ustaz, masya Allah, ustaz ini bilang sekali itu 10 jenis makanan. Onde putih rendang ada. Ikan ada, daging ada, ayam ada. Masya Allah, 10 jenis makanan. Pada tahun lepas ustaz lalu kita pergi dewan makan, ustaz tengok ada yang buang makanan dalam tong sampah. Cukup dan sebiji telur yang digoreng langsung tak diusik. Sebab pasal apa? Masya Allah, sebiji telur langsung tak diusik. Sedangkan orang lain pun di sana tak ada makanan. Ustaz pernah tengok di Karachi. Beberapa tahun di Karachi pernah tengok. Duduk di Toretto, dia tengok orang Karachi itu malam-malam dia keluar, dia tepi-tepi koridor itu. Di dalam letakkan meja-meja dan orang-orang yang berduit makan ayam bahori. Ayam bahori ini digoreng seko-seko. Dikurap dalam air pehan limau dan dalam kari masala, kemudian digoreng seko-seko. Harganya tak mahal, 100 rupiah. Tapi 100 rupiah kita 10 kardus dari polis. Ini orang yang berduit saja yang boleh makan. Baru 10 ringgit. Orang-orang yang ada duit ini makan, orang kaya ini makan ayam bahori. Dalam masa yang sama, di tepi-tepi longkang macam itu, duduklah orang-orang miskin, ada perempuan, ada lelaki, ada kecil, ada besar. Dengan batu yang koyak, dengan batu yang kotor. Sambil bertumpang datu melihat orang-orang miskin, orang-orang kaya makan. Orang-orang kaya makan. Kalau kita kamu nak makan, orang miskin, anak-anak kecilnya bertengok, kita makan. Kita pun makan sama. Sanggupkah kita makan? Kalau sanggup kita makan, artinya kita tidak ada iman. Kita tidak ada iman. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang kamu yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan jirannya tidur dalam keadaan lapar. Artinya kita tidak beriman. Selepas orang-orang kaya ini makan, orang-orang miskin yang menunggu itu pun bangun dan menerpa ke atas meja dan mereka makan. Sisa-sisa tulang. Sisa-sisa tulang. Mereka makan. Kenapa? Miskin, tidak ada makanan. Dalam satu rancangan TV ada orang Taliban bertanya tentang apa? Rancangan TV ini TV Arab yang dewa itu Syekh ulama. Ada orang Taliban. Apa hukumnya kami berpuasa tidak berbuka-buka? Sekarang tidak ada makanan macam puasa misal bersambung. Kami tak boleh berbuka kerana tidak ada makanan. Hanya sekadar membatalkan puasa. Apa hukumnya kami tidak berbuka? Menangis. Yang jawab itu menangis, yang ada menangis. Kenapa? Dalam masa yang sama di Saudi beribu-ribu tan, beribu-ribu kilo makanan nasi yang dibuang. Kita di sini mati ke buntut. Saya ingat kata-kata arwah ustaz. Dia kata kita di Indonesia mati ke buntut, orang lain mati ke bulut. Buntut apa? Buntut. Siapa tahu sih buntut? Buntut asam. Tak usah nak bagi 10 ringgit lah. Sampai tahu buntut itu ada. Saya rasa buntut ni istilah orang faham. Yang itu aku beri gasing. Sudah bilang keseimbangannya. Bila kalau gasing Cina masih yang panjang dan tajam. Bila diulang banyak makan betul. Maka kita gila. Itu berbuntuk. Artinya apa? Makan jadi sedikit. Kamu tak tahu buruk, tak tahu lama-lama mati. Kata pun matikan penyakit-penyakit kecil, matikan sebagainya. Mati kenapa? Kerana makanan. Banyak makan. Orang lain mati ke bulut, kita mati ke buntut. Rasulullah SAW suruh bagi 3 untuk kita. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 itu tinggal untuk nafas. Dia pahami situ. Dia makan itu, untuk minum makan. Biru, belah, boleh lah. Tak kira lah. Kalau yang cenderung gelap tu, untuk ini cenderung mampu. Dia makan.
saya hidup. Zaman orang yang kumpul, zaman dulu kan, zaman dulu ada lah. Pasal apa? Dibuat daripada beras anak naga, padi anak naga. Orang lama kan. Padi anak naga ni kualiti tinggi. Tepung berasnya tinggi kualiti. Bila dia buat apa? Dia buat cendol tu hidup. Letak orang mesej, takkan blok. Itu cendol hidup dipanggil. Bukan macam-macam cendol sekarang ni, montok-montok sofon ni. Montok. Dia minum juga masih telan saja. Telan. Setahun. Agak setahun dia. Duduk sana ini, nampak juga ke sini. Cendol, nampak juga ke sini. Dia setahun. Artinya apa? Sampai sini, suntuk. Bukan dibagi. Ini bukan lebih pada 1/3 ini. 3/3 itu semua isi ke cendol lagi. Lebih lagi, menaik sini. Itu. Dan orang lain. Rahmat ini sangat penting. Sangat kita ada satu kita yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Bani Israel itu ada seorang kacau yang dia dahaga, dia mencari-cari air, dia jumpa satu telaga yang air sudah dalam bawah, air sedikit dan dalam bawah. Dia terpaksa turun untuk minum. Bila dia naik, dia tengok ada seekor anjing yang sedang menjelir-jelir dan menjilat-jilat pasir lantaran terlalu dahaga. Dalam hati perempuan ini dia kata, dahaga dia air ini, anjing ini. Seperti juga aku dah. Dengan susah payah dia turun balik dan cedok air yang kasih dia naik, dia beri anjing itu minum. Maka Allah SWT tengok dengan pandangan rahmat, Allah ampunkan dia akhirnya dia masuk surga. Beri minum seekor anjing. Di zaman Nabi SAW diadukan pada Nabi ada seorang perempuan yang mengurung seekor kucing. Kucing itu tidak diberinya makan, tidak diberinya minum dan tidak diberinya kucing itu keluar untuk mencari makan sendiri. Akhirnya mati dan Nabi SAW menyebut dia akhirnya dia masuk neraka kucing. Kalau seimbas lalu, sepintas lalu kita ni apalah sana? Apalah sana? Beri minum seekor anjing. Beri kucing itu mati, enak pada kucing itu mati. Orang Islam yang beri ibadah, tapi boleh masuk. Apa rasanya? Apalah besarnya? Di mana besarnya? Satu boleh jawab. Di mana besarnya? Hati. Dalam hatinya ada rahmat. Yang pertama. Yang kedua, kes yang kedua, dalam hatinya tidak ada rahmat. Orang yang tidak ada rahmat tidak berhak dapat rahmat Allah SWT. Tidak berhak dapat rahmat, tidak berhak masuk surga. Kerana kita masuk dalam surga ini dengan rahmat Allah SWT. Rahmat dia belas kasih, ihsan, kasih sayang. Sekarang inilah yang tak ada, inilah yang hilang dalam hati umat. Kalau ada, tak masakan ada yang buang anak membaca. Kalau ada, masakan ada yang buang anak sampai 3 bulan tidak makan. Kalau ada, inilah yang tidak ada dalam hati umat. Inilah yang nak dismai pada Ramadan supaya ada rahmat dalam hati. Sifat orang bertakwa. Oleh itu, pada bulan Ramadan ini jangan lupa kita dilakukan bersalat berserta dengan salat kewajiban. Kenapa? Tetapi salat yang wajib maksudnya zakat. Supaya kita bantu orang semua. Kemudian digalakkan bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah pada bulan Ramadan, masyaallah. Ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling berdoa. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Pada bulan Ramadan muharram terbihan besar seperti angin yang bertiup kencang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ada seorang nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Muhammad bagi pada aku. Nabi
kambing-kambing yang di antara bulu banyak kambing yang diambil semua sekali dan dia berlari bawah jumpa dengan kaum dia kata ya kaum aslimu wa kaum masuk Islam fa inna Muhammadan yuhyi aqan man la yakhsha al-faqr. Kenapa? Kerana Muhammad dia akan beri pemberian yang bagi seseorang yang tidak takut fakir. Dia bagi fakir, tidak takut miskin. Kenapa? Kerana sedekah. Dan sedekah tidak akan memiskinkan seseorang. Naqasat sadaqatun naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangkan harta sebenarnya. Allah ganti yang lain. Tak ganti di dunia. Di akhirat nanti Allah SWT sekiranya belum perfect. Satu cerita betul. Dan diceritakan oleh arwah yang Ustaz. Dan beliau betul yakin inilah dia pilihan sedekah. Inilah dia ganjaran sedekah. Beliau betul-betul yakin. Betul tak betul? Wallahu a'lam keyakinan itu. Subhanallah Allah. Tetapi apa yang diceritakan oleh Ustaz? Beberapa tahun lepas arwah Ustaz ini dimasukkan ke hospital Ampang Putri. Setelah berubat mempunyai sama kemana dan sebagainya macam kita akhirnya dimasuk ke Ampang Putri. Dapatlah diiksan di situ sakit kanser limfoma tahap 4. Duduk 6 hari. Dan Ampang Putri ini seminggu sehari. Dalam untuk menjaga arwah Ustaz, arwah Ustaz pergi makan di restoran mama. Ini seperti yang diceritakan oleh arwah Ustaz. Tengah-tengah makan itu datang seorang India. Gelandangan merempat. Dia kata Haji, spring roti mau sarapan. Dalam hati ayah Ustaz kesian, hamba Allah ini tak hamba Allah. Memerlukan seperti ini. Dan mungkin juga terlintas di hati ayah Ustaz mungkin ini Ustaz tambah. Kalaulah seorang pelacur beri makan, beri minum seekor anjing pun boleh masuk juga, ini apatah lagi sesama manusia. Dipanggil dan duduk sama dalam atas satu meja, bersama dalam satu bidang dalam satu meja. Order 2 keping roti dan teh. Mari tuan restoran ini nak halal. Sekolah tersebut. Ayah Ustaz dapat mengaku kena supaya dia tidak kena. Beberapa ketika selepas itu, mari seorang hamba Allah yang tak pernah kenal pada ayah dan tak pernah kenal pada ibu Ustaz dibagi 10.000 ringgit untuk rawatan. Okey. Tapi kalau dia itu dibagi 50.000 ringgit pada Ustaz untuk mahal fisik. Ayah Ustaz, arwah Ustaz bawa duit dalam plastik boga. Bawa cash. Wow. Dan arwah Ustaz sangat yakin itulah antara pilihan fadilah dosa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan salat. Sama ada yang wajib ataupun yang sunnah. Yang kedua, apa yang kedua? Maghfirah ialah pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut awwalur rahmah wa awsafuhu maghfirah. Pertengahannya adalah rahmat dan keseluruhan sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini kerana keimanan pada Allah
Cuma kita nak tahu biar kita bertawab, beristighfar. Seperti Nabi SAW beristighfar berapa kali? Tak kurang daripada 70 kali, 70 hingga 100 kali sehari. Kita ni Rasulullah SAW tak ada dosa. Kita patut kita bertawab, beristighfar. Cuba beristighfar sikit. Terus boleh tahu. Dan Ustaz Jamal Farhan, Ustaz Sami Hasan, beliau bercerita, dia terbuka cara-cara orang-orang muda yang nak berkahwin. Tanya rukun Islam, tanya rukun iman, suruh ucap. Selain itu dia suruh istighfar. Dia kata, salah mula sikit dia punya key. Baik, tahulah tak tahu istighfar, dia pun Ustaz tak tahu yang muda. Astaghfirullahaladzim alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Tahu ni? Tahu. Masalah. Kita tahu nama-nama tu. Mari kita beristighfar. Allahu Akbar. Itu takbir. 500 ayat. Mari kita bertakbir, bertahmid, bertahlil. Tahmid. Alhamdulillah. Jadi sekolah Ustaz panggil juga. Mai pembarisan guru disiplin pagi, pergi ke depan suruh baca surah Al-Fatihah. Senyap. Baca surah Al-Fatihah dengan mikrofon di hadapan 600 orang murid, 700 orang murid. Senyap. Al-Fatihah. Senyap. Ada cakap surah Al-Ham. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca. Surah Al-Ham boleh kan? Ini mari kita bertakbir bertahmid kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia suruh ambil buku yang dia bertakbirkan yang kapan buku telah hari ini. Maksudnya itu diperhatikan cek. Tahu tak? La haula wala quwwata illa billah. Tahmid. La ilaha illallah. Takbir. Bismillah. Tahmid. Tasbih. Alhamdulillah. Sampai tak. Banyakkan beristighfar. Dan Nabi SAW ajar satu doa kepada isteri Siti Aisyah radhiyallahu anha. Doa minta ampun. Kami bulan Ramadan, kami bulan anak dan putera. Tapi ingat doa tersebut. Allahumma innaka afuwun